الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين في الدين والدنيا والآخرة أما بعد Alhamdulillah, dapat lagi kita berjumpa pada bulan Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih memanjangkan umur kita. Sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah memanjangkan umur kita pada kali ini. Dapat lagi kita menyambut Ramadan yang mulia ini, dan dapat lagi kita meneruskan saki-baki usia kita dalam 10 yang terakhir Ramadan pada kali ini, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kepada kita kesempatan pada kali ini 10 yang terakhir kita dapat menyambut Lailatul Qadar yang sangat-sangat kita idamkan dalam kehidupan kita selagi mana belum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kali ini saya akan membincangkan sedikit sebanyak mengenai Lailatul Qadar. Seperti mana yang kita tahu di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menyebut satu surah khas mengenai Lailatul Qadar ini, yaitu surah Al-Qadr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itulah surah Al-Qadr yang Allah Ta'ala turunkan, tak lain tak bukan untuk membicarakan tentang Lailatul Qadar pada kali ini yang sedang kita hadapi 10 yang terakhir pada bulan Ramadan yang mulia ini. Kita tengok apa makna yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Qadr ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya, Allah Ta'ala beritahu sesungguhnya, iaitu Allah Ta'ala itu telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Seperti mana yang kita tahu, Al-Quran turun sekaligus pada 17 Ramadan, iaitu yang kita sambut nuzul Al-Quran sebelum ini. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan itu telah turun Al-Quran. Dan Al-Quran yang turun selepas itu, iaitu pada malam Lailatul Qadar, turun secara beransur-ansur. Dimulakan dengan surah Al-Alaq, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah surah yang diturunkan buat pertama kalinya kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala berada di Gua Hira. Turunnya ayat yang pertama hingga 5 surah Al-Alaq. Itulah surah yang pertama turun pada malam Lailatul Qadar, iaitu ada ulama menyatakan pada 24 Ramadan, iaitu pada malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran ayat yang pertama kepada kita. Seterusnya Al-Quran turun kepada kita selama 23 tahun kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, dan disampaikan kepada kita melalui malaikat Jibril. Membacanya satu ibadah dan merupakan satu petunjuk dan pedoman buat kita hingga akhir hayat kita, hingga saat kiamat kelak, insya-Allah. Kita bacalah Al-Quran setiap hari, moga-moga bermanfaat buat kita. Kemudian, inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr. Allah Ta'ala menanya kepada kita, apa itu malam Lailatul Qadar? Kemudian Allah Ta'ala juga yang jawab. Ini maksudnya Allah Ta'ala nak menguji kita. Allah Ta'ala tanya, apa itu malam Lailatul Qadar? Tentulah kita tidak tahu ilmu Allah Ta'ala yang maha luas.
Allah Ta'ala juga yang menjawab selepas itu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu jawab Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersamaan dengan 83 tahun lebih. Sebab itulah kita sangat-sangat mengharap kita dapat kita pada kali ini untuk sama-sama, saya dan para sidang penonton sekalian, sama-sama ambil peluang dapat pada malam Lailatul Qadar pada tahun ini, insya-Allah. Kerana apa? Kerana pahalanya terlalu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umur kita pendek, kita tak mampu seperti umur-umur yang umat terdahulu. Umur mereka panjang, umur kita terlalu pendek. Jadi apabila kita dapat setiap tahun malam Lailatul Qadar ini, bahagialah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak. Kemudian apa firman Allah seterusnya? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam Lailatul Qadar itu turunnya malaikat diketuai oleh ar-ruh. Ar-ruh di sini bermaksud malaikat Jibril yang turun bersama dengan malaikat-malaikat yang lain. Ramai, banyaknya para malaikat turun pada malam Lailatul Qadar itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diketuai oleh malaikat Jibril. Tak lain tak bukan untuk menguruskan apa yang bakal berlaku dan apa yang akan berlaku pada tahun yang berikutnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam Lailatul Qadar itu sehingga terbit fajar. Allahu Akbar. Itulah surah Al-Qadar yang mana kalau kita tengok kalau kita tengok surah Al-Qadar ini, Allah Ta'ala nak cerita tentang kelebihan malam Lailatul Qadar. Di dalam malam Lailatul Qadar itu ada apa? Ada 1000 kebaikan apabila kita buat, kebaikan yang kita akan dapat lebih baik daripada 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian turun para malaikat pada malam tersebut. Banyak turun malaikat bersama dengan malaikat Jibril untuk nak melihat apa yang kita buat pada hari itu. Dan pada apa yang kita berlakukan, sama ada kita berada keadaan qiyamul lail, sama ada kita berada keadaan kita bertarawih, ataupun kita sedang membaca Al-Quran, ataupun sedang kita membaca Al-Quran, ataupun sedang kita sembahyang sunat dan lain-lain. Yang ni yang sangat-sangat kita idamkan. Moga-moga ketika kita sangat mengharap apabila malaikat Jibril dan para malaikat turun di atas muka bumi pada malam Lailatul Qadar itu, keadaan itu, ketika itu kita sedang melakukan amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa amalan yang perlu kita buat? Sidang penonton sekalian, kita tengok balik apa amalan yang perlu kita buat sempena kita nak sambut 10 yang terakhir. Kita sambut 10 terakhir di pengakhiran Ramadan ini. Kalau kita tengok hadis Nabi SAW, kana Nabi SAW iza dakhala al-ushr. Yang pertama Nabi buat apa apabila masuk saja 10 yang terakhir Ramadan ini? Yang pertama Nabi ahyal lail. Yang pertama Nabi menghidupkan malam. Kemudian yang kedua aiqadha ahlahu. Nabi mengejutkan para isteri dia, anak bini dia untuk sama-sama beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wajaddu syaddu mi'zar. Nabi memperketatkan pakaian dia untuk betul-betul mempersembahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidang hadirin, sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita boleh melakukan sebaik mungkin setiap malam. Bermulanya 10 malam yang terakhir ini. Yang pertama, bermulanya masuknya waktu maghrib setiap malam. Masuknya waktu maghrib kita setiap malam. Solat kita selepas kita buka puasa, solatlah kita secara berjemaah. Selepas habis kita solat berjemaah, solatlah kita kemudian solat ba'diyah maghrib. Di sinilah terdapat permulaan untuk kita nak merebut malam Lailatul Qadar itu. Kemudian apabila selesai saja kita solat maghrib, teruslah kita dengan solat Isya secara berjemaah, kemudian solat ba'diyah Isya, dan kemudian kita solatlah tarawih bersama dengan imam di masjid. Ataupun boleh yang tak mampu, sibuk dengan kerja, ataupun ibu-ibu yang tidak mampu nak pergi ke masjid, boleh buat di rumah bersama dengan sanak saudara yang lain. Lakukanlah setiap malam yang terakhir ini. Tak lain tak bukan untuk kita nak merebut sekurang-kurangnya kita tidak tinggal tarawih yang kita ada pada setiap malam Ramadan yang mulia ini. Jadi setiap malam cubalah sebaik mungkin. Yang sebaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentulah dengan banyak rakaat yang kita buat. Cubalah
bersama dengan imam di masjid atau surau, untuk sama-sama kita solat sebanyak 20 rakaat bersama imam, kemudian ditambah dengan 3 witir. Kalau tak mampu setangat mana pun, kita lemah, badan kita lemah, tak mampu, cubalah buat 8 rakaat. Nah, bagi mereka yang mampu sedaya upaya, buatlah 20 rakaat. Kerana apa? Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu bila 10 yang terakhir ini. Nah, ada hadis Nabi sebut taharrau, Nabi kata kejarlah apa 10 yang terakhir ini, Lailatul Qadar ini 10 yang terakhir. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam satu hadis lagi Nabi sebut kejarlah malam Lailatul Qadar ini pada 10 witir, iaitu yang ganjil dalam malam-malam Ramadan 10 yang terakhir ini. Jadi selepas kita melakukan solat tarawih, kita melakukan solat witir, kemudian jangan lupa juga setiap malam cubalah kita 10 yang terakhir ini untuk kita sedekah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Letaklah sedikit apabila kita datang ke masjid, letaklah sedikit duit kita itu dalam tabung, RM1 ataupun RM2 ataupun RM3, lagi banyak lagi bagus. 10 yang terakhir, kalau ada lebih-lebih lagi gaji baru masuk gaji ini, gunalah. Ada bersama ada RM50, RM10 ataupun RM20 di tabung masjid itu, sempena kita meraihkan 10 Ramadan yang terakhir ini. Mana nak tahu kita sedekah tiba-tiba malam itu, malam Lailatul Qadar, akan digandakan kepada kita 1000 bulan pahala buat kita. Yang tu yang sangat kita inginkan dan sangat kita idamkan. Selain daripada kita sedekah, bacalah Al-Quran. Sidang hadirin, sidang penonton sekalian, bacalah Al-Quran banyak-banyak pada setiap malam 10 yang terakhir ini. Kerana malaikat Jibril akan datang kepada Nabi SAW sama-sama untuk bertadarus dengan Nabi Al-Quran setiap malam. Ini manusia yang paling agung. Nabi SAW manusia yang maksum, yang dipelihara daripada segala dosa, tetapi Nabi tidak meninggalkan untuk membaca Al-Quran setiap hari, setiap malam bersama Jibril. Kita tahu bacaan Al-Quran, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ini, lebih-lebih lagi pada 10 yang terakhir ini, kita akan dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala akan melindungi kita, para malaikat melindungi kita, dan nama kita, Allah Taala akan sebut nama kita di hadapan para malaikat. Kerana apa? Kerana kita sentiasa cintanya kita dengan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran setiap malam. Oleh itu, penonton-penonton sekalian, azam dalam diri kita di akhir Ramadan ini untuk kita habiskan kita membaca Al-Quran. Kita nak khatam Al-Quran, biar kita khatam. Sempat buat kesempatan, kita sibuk macam-macam benda kita buat, tetapi kita tak sempat untuk nak menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Jadi gunalah kesempatan 10 yang terakhir ini untuk kita menghatam Al-Quran. Inilah tanda kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kita dengan Al-Quran, dapat kita habiskan membaca Al-Quran. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab, Imam Asy-Syafi'i, imam kita, menghabiskan 60 kali sepanjang bulan Ramadan membaca Al-Quran. Begitu juga dengan Imam Malik, dia akan meninggalkan segala pengajian-pengajian hadis dia tumpu kepada untuk membaca Al-Quran. Seperti kalau kita tengok, Nabi pun ada sebut apabila ditanya oleh Abdullah bin Amru, setakat mana bacaan Al-Quran di bulan Ramadan ini ataupun bulan-bulan yang lain, setakat mana kita nak baca, setakat mana mampu kita nak menghabiskan. Nabi kata apa? Nabi kata habiskanlah, khatamkanlah Al-Quran selama mana sekali 30 hari, khatamlah sekali. Kemudian Abdullah bin Amru kata lagi, aku mampu buat cepat lebih daripada itu. Nabi kata khatamlah Al-Quran 20 hari sekali. Kemudian Abdullah bin Amru kata, aku boleh cepat daripada itu. Nabi kata 15 kali. Kemudian ditanya lagi oleh Abdullah bin Amru, Nabi kata last kali 7 kali, dan 7 kali ini kamu baca dan jangan lebih daripada itu. Kenapa? Nabi tidak mau kita tergesa-gesa di dalam kita membaca Al-Quran. Nabi nak kita menghayati, kita baca dan kita menghayati ayat-ayat Al-Quran ini. Kemudian sedikit kita tengok pula mengenai tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu. Kalau kita tengok antara hadis yang Nabi sebut mengenai malam Lailatul Qadar itu, kita boleh tengok, iaitu pada malam yang sangat, malam itu kita akan rasa lazat apabila kita beribadah. Ketika kita solat sunat, kita akan rasa tenang, kemudian penuh dengan nikmat apabila kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok pada malam tersebut juga tidak terlalu panas.
dan tidak pula terlalu dingin, iaitu tidak terlalu sejuk. Itu tanda-tanda yang jelas apabila berlakunya malam Lailatul Qadar. Turun para malaikat Jibril dan para malaikat untuk nak mendengar rintihan doa-doa hamba je. Jadi banyaklah kita berdoa pada malam Lailatul Qadar ini. Banyaklah kita berzikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyaklah kita minta ampun dekat Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah kata? Wabil asharihum yastaghfirun. Dan waktu sahur itu banyak kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita berdoa ulang lagi dan lagi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi di akhir Ramadan yang mulia ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hamba aku itu meminta kepada aku, sesungguhnya aku dekat kepadanya. Aku ingin mustajabkan doanya. Jadi marilah semua para penonton sekalian, banyaklah kita berdoa di 10 yang terakhir ini. Moga-moga kita berjaya bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ada Sayyidina Aisyah tanya Nabi, apa doa yang perlu kita nak doa sepanjang 10 yang terakhir apabila jumpa dengan malam Lailatul Qadar ini? Nabi beritahu dalam hadisnya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Banyaklah doa ini kerana kita tak tahu bila malam Lailatul Qadar itu akan Allah Taala turunkan, akan berlaku pada malam Lailatul Qadar itu. Kemudian doa yang lain pula, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, iaitu kita nak mohon supaya Allah Taala bagi redha kepada kita, Allah Taala masukkan kita di syurga Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Taala jauhkan kita daripada api neraka. Yang tadi kita minta yang satu lagi tadi, Allah innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Allah ampunkanlah kami ya Allah, iaitu maafkanlah kami ya Allah. Jadi sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pemaaf, ampunkanlah kami ya Allah. Kemudian satu lagi doa, marilah kita sama-sama berdoa supaya Allah Taala rezekikan kita malam Lailatul Qadar ini. Allahumma zukna Lailatul Qadar, Allahumma zukna Lailatul Qadar. Ya Allah, rezekikanlah kami berjumpa dengan malam Lailatul Qadar ini. Kalau kita tengok dari segi diri penonton sekalian, kalau kita tengok dari segi pengamatan para ulama mengenai malam Lailatul Qadar ini, ini pengamatan para ulama. Yang pertama kita tengok Imam Nawawi. Imam Nawawi dia dipersetujui oleh Imam Al-Hazm. Mereka menyebut bahawa malam Al-Qadar pengamatan bagi mereka yang pernah mereka jumpa dalam kehidupan mereka sebelum mereka meninggal, iaitu berlaku pada setiap malam witir, iaitu malam yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29 Ramadan. Dan apabila bagi mereka, Imam Nawawi sebut apabila tahun ni berlaku 21, tahun depan mungkin 23 ataupun 25, dia tak lihat lagi berlaku pada 21 Ramadan. Itu pengamatan Imam Nawawi. Apabila kita tengok pula kepada Ibn Abbas sebut, Imam Abbas ni seorang mufassir, jadi dia bergantung kepada ayat surah Al-Qadar. Dia kata surah Al-Qadar ini Ibn Abbas sebut dia ada 30 kalimah. Jadi perkataan salamun hiya hatta, hiya tu Lailatul Qadar berada pada tempat yang ke-27, kalimah yang ke-27. Jadi Ibn Abbas meletakkan malam 27 Ramadan itu malam berlakunya Lailatul Qadar. Begitu juga ulama-ulama lain ada meletakkan perkataan mereka melihat kepada kajian Lailatul Qadar. Perkataan Lailatul, lam ya lam ta alif lam qaf dal ra, 9. Di situ terdapat 9 perkataan, 9 kalimah. Jadi 9 dikali dengan 3 kerana Lailatul Qadar disebut 3 kali di dalam surah Al-Qadar. Jadi 9 kali 3 bersamaan dengan 27. Jadi ada ulama juga meletakkan 27, malam 27 Ramadan itu berlakunya malam Lailatul Qadar. Apabila kita melihat kepada pendapat Imam Ghazali yang ada disebut dalam khutbah baru ini, kita tengok Imam Ghazali dia bergantung kepada bila bermulanya malam kita bermulanya puasa kita. Apabila kita berpuasa pada hari Jumaat ataupun Selasa mula kita, Lailatul Qadar Imam Ghazali sebut jatuh pada 27 Ramadan. Apabila kita mula berpuasa pada hari Khamis, Lailatul Qadar akan jatuh pada 25 hari bulan. Apabila kita berpuasa hari Ahad ataupun hari Rabu, kita akan jatuh pada 29 Ramadan. Tahun ni kita berpuasa pada hari Ahad, insya-Allah. Moga-moga berlaku pada 29 Ramadan. Apabila kita berpuasa pada hari Isnin, Lailatul Qadar berlaku pada 21 Ramadan. Apabila kita berpuasa pada hari Sabtu, Lailatul Qadar akan berlaku pada 23 malam 23 Ramadan. Itu pendapat bagi Imam Ghazali. Kemudian kalau kita tengok pendapat imam kita, Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i bagi pengamatan dia, selalu dia berjumpa malam Lailatul Qadar ini pada 21 Ramadan. Para ulama
berselisih pendapat mengenai berlakunya malam Lailatul Qadar ini. Tujuan dia tak lain tak bukan hikmah. Nabi kata 10 yang terakhir, 10 pada witir, iaitu yang ganjil ini, tak lain tak bukan Nabi nak kita sama-sama menghidupkan 10 yang terakhir ini. Boleh saja Nabi sebut pada satu malam yang tetapkan, contohnya 21 ataupun 23 ataupun salah satu Nabi sebut spesifik, tapi Nabi rahsiakan. Ni rahsia Allah dan rahsia Nabi. Kerana apa? Nabi nak tengok kita ni bersungguh-sungguh menghidupkan 10 yang terakhir. Nabi pun mengejutkan isteri dia dan anak-anak dia pada malam tersebut dan iktikaf 10 yang terakhir di dalam masjid. Kemudian Nabi wajad syaddal mi'zar, di sini Nabi memperketatkan pakaian dia 10 yang terakhir ini. Ulama kata 3 makna di situ. Yang memperketatkan pakaian, iaitu yang pertama Nabi tidak mempergauli isteri dia. Kemudian yang kedua ulama kata Nabi tidak tidur di atas katil. Kemudian yang ketiga ulama kata Nabi bersungguh-sungguh pada malam Lailatul Qadar ini sehingga iktikaf di masjid setiap hari, tidak pulang ke rumah dia, tidak balik tempat tidur dia. Kerana apa? Kerana nak merebut. Itu Nabi yang maksud, itu Nabi yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amalan Nabi bersungguh-sungguh untuk merebut malam Lailatul Qadar ini. Oleh itu, para penuntut sekalian, sama-samalah kita masa yang ada, Allah Ta'ala bagi kesempatan kepada kita, umur kita masih hidup lagi, sedangkan sahabat-sahabat kita telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun ini. Mana kita nak tahu tahun ini merupakan tahun yang terakhir buat kita. Jadi bersungguh-sungguhlah saya menyeru kepada seorang penonton, kepada sahabat-sahabat semua, marilah kita menghidupkan saki-baki malam Lailatul Qadar ini. Moga-moga dengan Lailatul Qadar ini sangat bermanfaat kepada kita. Kita mendoakan supaya Lailatul Qadar ini pada tahun ini menjadi hak kita, menjadi hak semua penonton-penonton. Kita dapat, setiap kita dapat. Mana tahu inilah Ramadan yang terakhir, tahun depan kita tak sempat lagi, Allah Ta'ala jemput kita berjumpa dengan dia. Beruntunglah kita tahun ni kita dapat, tahun sebelum ini pun kita dapat malam Lailatul Qadar. Saya rasa itu dulu daripada saya pada kali ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap saya mohon maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kehadiran